ini kita ingin mengetengahkan mengenai dengan kreativiti melukis. Bagaimana kreativiti melukis ini boleh menjadi salah satu, kata orang, ya, sumber ekonomi dan masih lagi ada di antara kita ni yang memperjuangkan seni lukisan. Tepat sekali. Kita perkenalkan atau silakan. Yang uniknya bukan jurusan melukis. Beliau merupakan seorang graduan ya daripada Universiti Brunei Darussalam. Bidang yang berlainan. Bidang yang berlainan. Selepas ini kita bersama dengan beliau untuk mengetahui lebih lanjut lagi ya. Terus saja kita perkenalkan Yang Mulia Khairun Nasibah binti Haji Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih mesra dipanggil Khairun ataupun Nasibah? Boleh panggil Nasibah. Nasibah sahaja ya. Baik, alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Nasibah ya bersama kita pada pagi ini di Rampai Pagi untuk bercerita sedikitlah ya mengenai dengan kreativiti melukis ini. Jadi sebelum itu kita ingin bertanyakan latar belakang Khairun Nasibah sendiri. Memang mengambil jurusan melukis macam mana? Okey, latar belakang bismillahirrahmanirrahim. Okey, latar belakang sebenarnya Nada lah mengambil bidang lukisan itu. Sejak dari dari Damit sejak minat. Tapi masuk sekolah Arab Nada bidang lukisan. Lepas itu ke UBD ambil jurusan sains pun. Cuma itulah pentingnya Nada pernah mengambil. Jadi Nada sangkut pautlah dengan jurusan yang diambil ketika ini dengan melukis. Bagaimana sebenarnya timbul minat dalam bidang lukisan ini? Okey, sebenarnya kira sebagai hobi dari dulu, dari masa Damit lagi sekali. Tapi manalah, cuma tu suka melukis sejak. Lepas itu, masa time di Jahanam masa tu ada pernah cita-cita mau jadi pelukis komik. Ya. Tapi macam since the Jahanam tu sudah masuk sekolah Arab and then macam Nada subjek lukisan, so macam Nada cita-cita lain kan orang awak. So macam I just go with the flow lah masa tu. Macam apa sajalah yang orang mau ambil sains tu jua macam tu. And then lepas kiranya lepas graduate masa tu baru tak memikir apa yang aku buat jadi cuma tu. Patut aku macam ikut orang lain kah? Semua macam struggle to find job sini. Lepas itu macam apply this that. Macam aku macam a bit like dah tahu manalah hal tuju. Okey. Lepas itu caranya aku buat istikharah lah pemanjang. Dan macam terbuka tiada rasanya akan melukis saja cuma tu. Jadi lama ditinggalkan sepanjang daripada sekolah Arab sampai masuk ke universiti. Jadi lama ditinggalkan bidang lukisan itu. Cuma macam mana boleh orang ia boleh dihalusi lagi? Adakah ia mengambil masa yang agak lama ataupun memang sudah orang kata kalau sudah gifted tadi walaupun lama ditinggalkan. Jadi untuk Nasibah sendiri macam mana tu? Bagiku sendiri masihlah need to macam polish lagi sentiasa. Tapi macam I think pasal gifted and then minat macam benda tu indah. Kalau ngalih pun worth it rasanya. Cuma tu. So yeah. And then macam melihat aku belajar pun melihat YouTube, melihat Instagram. So macam indah kalau macam ngalih-ngalihnya pun siap bah rasanya bah. Sudah minat kan awak? Sudah minat jadi apa hobi pasti ia akan lebih mudah ya untuk kita ni laksanakan. Baik, berada di hadapan Nasibah pada ketika ini adalah beberapa lakaran gambar lukisan hasil tangan Nasibah sendiri ya. Jadi boleh menceritakan kepada kami apa sahaja jenis-jenis lukisan yang Nasibah gambarkan? Okey, lukisan since ini pun baru-baruan sejak tahun 2020-an ini juga. So masih mencari mana actually myself lah cuma tu in lukisan. Tapi I do macam portrait, I do macam lukis kucing ni tempat orang. So I also do macam sky painting juga. Wah, boleh kita lihat? Okey. Wah, ini sebuah lakaran lukisan yang digambarkan di atas
canvas bag ya. Betul. Bag kita semula. Wah. Adakah pelukis-pelukis di tanah air kita yang sudah memulakan inisiatif sebegini ataupun memang nasibah orang yang pertama membuat sebegini? Idea ni sebenarnya inspiration daripada negeri lain. Tapi nak tahulah kalau barangkali di sini ada kali sudah membuat dapat inspirasi dari negara luar ya. Inspirasi dari negara luar banyak juga. Wah. Kira sebenarnya banyak idea tu sebenarnya yang takkan dibawa ke Brunei. Jadi bukan saja melukis di atas kanvas, melukis di atas bag ini dan lukisan-lukisan yang lain lagi macam mana? Aku juga ada buat arah atas macam cover book and buat juga actually ada buat arah anulah kitchen macam daripada lukisan tu pentingnya boleh jadi kitchen cuma tu. Pernahkah tidak ditempah oleh seseorang untuk mungkin melukis ataupun decorate hiasan dinding macam mana? Masa itu tidak pernah tapi macam ada orang sudah macam booking lah macam tu. Booking kan membuat. So insyaAllah akan dibuat ke depannya ini ya. Satu cabaran buat nasibah sendiri macam mana? Macam itulah. Sebab aku ni belum pernah tapi pernah lihat juga video orang kan buat macam aku terima pelang sudah tapi insyaAllah macam cuti bulan 9 ni aku buat. Projek akan dilaksanakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Luar biasa sekali. Atau banyak yang ingin kita ketahui dan juga hasil daripada lukisan yang dibawa ke studio ketika ini dan tapi sebelum itu bagaimana Nasibah berhadapan dengan cabaran-cabaran dalam bidang lukisan ini? Okay, cabaran since aku pun baru juga mendalami dalam bidang ini, aku mesti bahagi masa di antara belajar juga skill-skill yang baru yang sebenarnya pernah belajar di sekolah. Betul. So selain belajar, aku macam bagi masa juga mengambil order orang. Lagi? Macam itulah kira daripada orang ramai punya perception ada juga macam bagi orang dari bidang sains atau dari bidang sekolah Arab. Betul. Tapi macam akhirnya mengambil lukisan ada orang punya stereotype sebenarnya. Betul. Tapi bagiku semua cabaran itu macam dikira kalau ada cabaran plan rasanya macam ada sioknya lah. Itulah warna-warni kehidupan ya. Warna-warni kehidupan. Saya memang ramai yang bertanyakan ya tertanya pada ketika ini macam mana boleh melukis ini menjana ekonomi buat Nasibah sendiri. Okey. Melukis ni ada banyak lagi cara-caranya untuk mendapat keuntungan. Salah satunya meminta upah orang. Lepas itu daripada lukisan ni aku boleh jual-jual. Okey. Selain itu ada juga yang mengoffer untuk mengajar melukis, mengajar tulisan, kaligrafi itu. Ya. Jadi sejauh ini sudah ada orang-orang yang menempat untuk minta ajarkan seni melukis ini macam mana? Minta ajar, ada yang masa tu offer, tapi aku start with orang yang dekatku dulu, adalah sudah mengajar. Itu antara banyak yang orang macam mana teknikal untuk menjaga ekonomi dalam bidang lukisan ini selain daripada tempahan dan boleh mengajar. Jadi bagaimana Nasibah sendiri untuk mempromosikan dalam bidang lukisan ini untuk menjaga ekonomi? Okey, mempromosikan asalnya dari Instagram, Instagram page. Apa dia? Peletelo. Peletelo PALETTELLO. Okay. Lepas itu awalnya aku showcase my art dulu. Lepas itu masa family, masa aku bukakan jualan, family and friend juga tolong mempromosikan. Selain itu juga cara aku mengexpose myself, I do join competition, art competition. So far dalam tahun ini ada 3 kali, 3 kali lah. So selain itu Facebook,
Facebook belum aku buka. Jadi cuma Instagram lah. Instagram lah, pasal Instagram masa ni kira famous cuma dia. Jadinya tempahan-tempahan selalunya diterima menerusi Instagram ini. Cuma tu Instagram. Biasa, ya? Aku bagi my WhatsApp number saja cuma tu. So macam people can go. Sana. Satu yang sangat baik ya. Dalam mana petani masih lagi mencari pekerjaan dan sebagainya, ini menjadikan satu pekerjaan kepada petani yang di mana kita usahakan ia akan mendapatkan hasil untuk diri sendiri dan juga membantu sebenarnya ekonomi di negara kita ni. Sebelum kita beralih ke meja santai, apa yang perlu ada pada diri seorang pelukis? Perlu ada bagi saya minat. First of all, kalau ada minat, macam walaupun rasa ngalih cuma tu membuat tu. So macam selain minat, lepas tu mesti ada kuat usaha, jangan mengalah. Okay. Keep on belajar lah. Walaupun macam bagi orang ada skill kah? Bukan ada skill, macam kira kurang bagian gift tertentu orang. Tapi macam boleh belajar sebenarnya lukisan ni. Ya sebenarnya boleh jadi simple by practice. Betul. Apa yang penting adalah kemahuan ya. Bayangkan sahaja Nasibah sendiri tidak ada latar belakang dalam pendidikan melukis ya. Tetapi alhamdulillah berkebolehan dan menghasilkan lukisan-lukisan yang kalau kita lihat ya sebanding dengan para profesional pelukis ya. Jadi nanti kita akan tunjukkan ya. Koleksi lukisan yang dibawa ke studio Rampai Pagi pada hari ini. Jadi bagaimana kalau kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Abah, ini bawa dah.
Ya, kita kembali ke area santai di mana kita akan menyaksikan ini antara hasil daripada lukisan yang dibuat Nasibah yang buatlah lukisannya. Betul. Dan kita akan bermula daripada sebelah kanan saya. Kita ingin bertanyakan, mungkin boleh menerangkan kepada kami lah Nasibah ya. Apakah lukisan yang digambarkan pada ketika ini yang berada di sebelah kanan saya? Okey, lukisan yang di kanan itu sebenarnya bahagian daripada latihanku sendiri. Di sebelah sekali ada muka sebagai latihan, aku pakai muka-muka kawan-kawanku. Di sebelahnya lagi bangunan Masjid Madinah. Okey. Okay, di bawah tu ada lukisan bunga-bungaan. Ya. Baik, apa yang diperlukan ketika melukis potret di atas kertas ini? Aku melukis daripada gambar, dari font saja. Okey, lukis dari macam manalah, sketch dulu. Menggunakan pensel ya. Sketch dulu, lepas itu baru di color. Jadi warna yang dipakai ini adalah menggunakan? Warnanya aku pakai watercolor. Pakai watercolor biasa saja ya. Semua watercolor kecuali ini pakai pen lah saja. Adakah mempunyai perbezaan buat mereka yang menggambar melukis di atas kertas dan juga melukis di atas kanvas yang ada di sebelah sini pula? Okey, perbezaannya kalau kertas ia boleh kadang-kadang macam rata tu, soalnya lebih senang. Tapi macam kadang ikut jual kertasnya, ada jual kertas yang indah bisa untuk dipakai watercolor pasal macam mudah berkulot macam tu. Wah, ini yang dapat kita saksikan pada ketika ini. Macam mesti pilih dia punya kertas lagi. Itu adalah lukisan yang dilukiskan di atas kanvas. Mengungsikan kepada kita yang dilukis di atas kanvas ini siapa? Potret itu adalah potret adik saya sendiri. Wah. Jadi adik terpaksa duduk senyum begitu lama ataupun gambar. Itu daripada gambar. Daripada gambar sahaja. Tapi Nasibah berkebolehan melukis orang. Pernah, tapinya macam belum pernah cuba depan orang lah, macam among my family members saja. Baik. Sebelum kita beralih kepada Atul, satu lagi ni kita ingin dapatkan penjelasan begini dengan yang berada di hadapan lukisan kanvas ini. Okey, itu adalah lukisan cover notebook yang aku buat juga. Itu dari tempahan orang. Ya. So macam display lah di sini juga. Sebenarnya macam selalunya kena selalunya ramai orang meminta tempahan arah atas kanvas. So aku buat kelainan untuk atas notebook juga. Ya. Jadi kita ni kan menyuruh menghabiskan dulu apa yang akan dibuat pada pagi. Okey, rampai pagi antara yang disediakan untuk membuat hasil lukisan Nasibah sendiri. Teruskan. Okey. Ia punya colornya tu sendiri, indah, semua color boleh dipakai. Yang mesti color yang ngam dengan kain. Okey, and then tapi itu pun macam lain color, lain caranya. Macam ada yang mesti disetrika dulu. Ada yang macam itulah, macam semua tu pun research lah, ini research. Ini adalah lukisan di atas tote bag. Tote bag. Okey. Ada cabarannya yang tersendiri ya melukis di atas tote bag ini? Ada juga, pasalnya satu, I need to put cardboard di dalam sebabnya supaya indah luntur ke belakang. Lah. Kedua, I need to bagi gam supaya indah lari-lari dia punya cardboard. Alhamdulillah. Wah, hampir siap ya. Tote bag rampai pagi. Selepas ini Atul ke pasar, mungkin boleh membawa beg rampai pagi. Wah, ini custom made ya. Yes. Dibuat tangan oleh Nasibah, pelukis tempatan kita ni. Wah, besok pasar kita ni di Stadium Negara Sarawak. Jadi saya akan membawa beg ini rampai pagi. Jadi banyaklah masyarakat kita ni tahu yang saya akan membuat laporan di pasar kita ni ya, dengan adanya promosi rampai pagi. Dibuka dia punya tu gam supaya ia punya line-nya tu straight. Okey. Sini. Okey.
Baik, alhamdulillah. Inilah hasilnya yang dapat kita saksikan ya, berada di penghujung segmen Rampai Pagi kita untuk edisinya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ribuan terima kasih kita ucapkan ya buat Dayang Nasibah ya pada pagi ini bersedia bersama kita pada pagi ini, telah pun mengkongsikan ya berkenaan dengan kreativiti melukis.